أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لحضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن أبي بكر وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا ورب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung balik perbincangan kita, kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-17. Halaman ke-17, soalan yang kedua tu daripada atas. Qala syaikhu muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sin soal, apa erti baharu? Apa erti baharu? Ingat balik, baharu ni dalam perbincangan ilmu tauhid bukanlah bermaksud rumah baru, rumah lama, kereta baru, tak. Yang dimaksudkan baharu adalah ada awal ataupun ada permulaan. No? Bila sebut kata baharu, sesuatu yang ada awal ataupun ada permulaan. Oleh itu, matahari baharu tak? Baharu. Langit baharu. Kita baharu. Semuanya baharu. No? Gadget yang tuan-tuan sedang tengok, no? TV yang dipancarkan ke televisyen barangkali, itu juga ada tarikh permulaannya, tarikh bila mula dibuat dan sebagainya. Yang tidak baharu dipanggil apa? Dipanggil qadim. Sebab tu baharu ni lawannya qadim. Qadim ni apa maksud qadim? Tidak ada mula. Tak ada awal, tak ada mula. Qadim hanya satu saja. Siapa? Allah. Lain daripada Allah, semuanya dipanggil baharu. Maka disebut apa erti baharu? Jim jawab ertinya erti baharu yang ada kemudian daripada ketiadaan. Sesuatu tu yang ada selepas daripada tak ada. Mana dulu tak ada, kemudian dia ada. Maknanya sesuatu yang ada permulaan. Seperti langit dan bumi. Langit bumi asalnya tiada, tapi dia kemudian diadakan oleh Allah. Itu dipanggil ada, kemudian daripada tiada. Sin soal, apa erti makhluk? Jim jawab ertinya erti makhluk yang kena jadi. Sesuatu yang kena jadi. Kalau yang menjadi dipanggil khaliq. Yang kena jadi ataupun yang dijadikan dipanggil makhluk. Ni isim fa'il dengan isim maf'ul lah ni. Seperti langit, bumi, kayu, batu dan lain yang tersebut al-mazkur. Sin soal lagi. Hak ni mudah-mudah je. Kita pelalu gitu je. Tumpang apa? Tumpang mudah ni kita lalu laju sikit. Sin soal, apa erti alim? Alim ke tu? Bukan alim, alam. No, alim ni orang alim. Ni alam. Apa erti alam?
pun kita boleh buh baris. Depa duk dengar daripada tok guru antara tuan guru Haji Adnan, dia kata Syekh Abdul Qadir Mandili ni qala pun dia buh baris, qala, qa alif lam, qala ni tak buh baris pun kita reti sebut, tapi dia buh. Sebab apa? Iktibar pada kalam setengah guru, dia punya sebut tanbihnya tu, bila kita muda ni kita pandai mikir, kita pandai buh baris, nahwu sorab pandai. Mai kita tua esok ni, masa tu otak kita dah lemah dah, maka kita bergantung dengan catatan kita pada hari ni. Jadi apa erti alamun? Alam. Alam ni apa? Jin jawab ertinya erti alam yang ada, yakni sesuatu yang ada, yang lain daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya Allah. Selain daripada zat Allah, selain daripada sifat-sifat Allah, dipanggil alam. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita sebut, apakah itu alam? Ma siwallah. Ma siwallah. Barang selain Allah. Ataupun perkara, ataupun sesuatu selain Allah. Ma siwallah. Jadi, kita jangan faham alam yang kita selalu kita cakap tu, alam semula jadi, alam semesta. Bila kita ngaji tauhid, bila sebut kata alam, apa maksud alam? Perkara yang selain pada Allah. Sesuatu yang selain pada Allah disebut alam. Jam alam tak jam? Alam. Handphone? Alam. Pokok? Alam. Nepi hayak? Alam. Semua alam. Selain daripada Allah dipanggil alam. Jadi banyak juga panggilan kita. No? Kita ni ada kala disebut baharu. Ada kala disebut makhluk. Ada kala disebut alam. Ada lagi panggilan yang lain. Apa dia? Kat bawah dia sebut lagi tu. Sin soal apa erti mungkin. Mungkin pun kita juga disebut mungkin. Tengok pada konteks lah perbincangan lagu mana. Jin jawab ertinya erti mungkin yang patut, no, yakni sesuatu yang patut ada dan patut tiadanya nya sesuatu tu. No. Apa erti mungkin? Mungkin ni kita pun cakap juga, no? Makhirona kita pun cakap juga mungkin. Cuma kita cakap ada dengung sikit, mungkin. Tu. Mungkin. Nah, dia kena sebut, kalau sini sebut mungkin. Orang putih kata maybe. Satu jangan kita apa ni mungkin ni. Kita pun cakap juga, kita kata mungkin. Apa maksud mungkin? Boleh jadi, boleh tak jadi. Hanggi dak kenuri esok ni? Hanggi dak kenuri tengah hari ni? Mungkin gi, mungkin tak gi. Tengoklah, kalau kata tak kalau aku gi, aku pergi. Kalau kata kalau aku tak ada pergi, aku tak pergi. Ini mungkin. Sini pun dia kata, apa erti mungkin? Ertinya erti mungkin yang patut ada, yakni sesuatu yang patut ada dan patut tiadanya. Dia boleh ada, dia boleh tak ada. No? Contohnya seperti kita. Kita ni mungkin. Kita ni dipanggil mungkin. Selain daripada dipanggil baharu, ada permulaan. Selain daripada makhluk, yakni yang kena jadi. Selain daripada alam, yakni selain daripada Allah, kita juga dipanggil mungkin. Kenapa? Kerana kita ni boleh ada dan boleh tak ada. Boleh ada dan boleh tak ada. Nizam. Apa nama ni? Mustahil tak? Mustahil tak nizam ada? Mustahil. Tu tak ada? Kalau mustahil mana tak ada. Nizam mati, tak pernah wujud. Kalau lagu tu mustahil tak? Tak mustahil. Pasal apa tak mustahil? Tu tak ada. Kalau nizam tu mustahil ada, mana takkan boleh ada? Takkan boleh ada. Takkan boleh ada apa? Tu tak ada. Mana tak mustahil lah. Kalau lagu tu nizam wajib ada. Wajib tak ada? Tak wajib kat siapa? Pak sagi mati, tak ada. Mana nizam ni hidup pun boleh tentu, mati pun boleh tentu. Habis pasal apa? Pasal dua-dua boleh jadi. Ni hidup, sagi mati. Habis tu nizam ni apa dia? Mungkin, dipanggil mungkin. Jadi kita kena faham tiga benda ni. Kalau kata benda yang mustahil, benda yang akal kita tak boleh terima benda tu ada. Contohnya sifat buta pada nizam. Kita tak boleh kata mustahil nizam buta.
Pasal apa? Sampai satu masa dia buta, buta juga. Na'udzubillah lah. Habis tu, buta pada Allah. Buta pada Allah tu mustahil. Buta pada manusia tak mustahil. Mungkin. Okey, mah. Okey. Mustahil, buta Allah. Okey. Habis mustahil. Sebelum pergi pada wajib ni, tengah-tengah ni pada mungkin. Boleh buta, boleh tak buta. Siapa dia? Kita. Yang ketiga wajib. Wajib pada? Wajib tak buta, yakni wajib melihat. Siapa dia? Allah. Kita tak boleh. Adakah kita kata, aku wajib melihat? Pam, isi dia cabut orat ke apa, tak nampak dah. Maknanya kita beza. Mustahil ni mustahil atas Allah. Nah, wajib ni wajib bagi Allah. Tengah-tengah ni harus bagi kita. Kita ni harus. Harus belaka. Harus bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan kita dan mentiadakan kita. Yang ni dipanggil mungkin. Kita ni mungkin. Habis. Dan anak-anak kita juga dipanggil mungkin. Pasal apa panggil mungkin? Mungkin dapat anak, mungkin tak dapat. Nanti kita. Kalau kata wajib dapat anak, berapa ramai orang yang tak ada anak dah. Sampai kemati tak ada anak. Kalau lagu tu mustahil lah ada anak. Ramai juga ada anak. Habis tu, mungkin. Sin soal apakah dalil langit, bumi, kayu, batu. Tu tulis bagi elok. Batu. Bukan banu. No? Bumi, kayu, batu. Dan lain-lainnya. Lain-lain daripada bumi, kayu, batu tu. Apa dalil dihukumkan bumi, kayu, batu tu baharu? Apa bukti? Apa dalil? Apa pecaman? Apa hujah? Apa sandaran? Engkau nak kata bumi, kayu, batu semua tu baharu. No? Dan makhluk itu. Kita nak kata bumi, kayu, batu ni adalah baharu, ada permulaan dan dia juga makhluk yang dijadikan. Jin jawab dalilnya. Nampak cara mudah ni. Dia bagi dalil akal dah. Dalilnya, dalil bumi, kayu, batu tu adalah baharu, yakni ada mula dan dia juga makhluk yang kena jadi. Apa dalilnya? Kerana ia bumi, kayu, batu tu bersifat dengan gerak dan diam. Tu dalil dia. Pasal tu orang ngaji tauhid ni, dia cerdik tu. Kita tak apa nak cerdik ni pun, kita memang tak cerdik. Tapi bila mengaji ni, nampak kat lah cara-cara nak dia orang cerdik tu. Nak mengaku cerdik tu, tak cerdik lagi. Tapi nampak cara-cara nak dia orang cerdik tu. Pasal apa? Pasal ngaji tauhid. Tak mana yang jadi kita cerdik tu nampak dia ajak kita fikir tu. Dia ajar kita cara berfikir. Dalil sesuatu tu ada mula, sesuatu tu adalah makhluk. Apa dalilnya? Dia gerak, dia diam. No? Bumi ni, segala benda yang ada atas bumi. Kayu, kalau benda ni, kalau kayu, dia boleh gerak dan dia boleh diam. Itu tanda kata dia adalah baharu. Lagu mana? Cuba fikir tengok. No? Ayat le contohnya. Bumi lah tu, no? Bumi. Bumi ni dan seisinya, langit ni dan seisinya. Ayat le. No? Ayat le gerak ke dia? Gerak noh. Kita gerak. Gerak ah. Duk gerak. Cedok yang le pun timbah. Duk senyap tu. Gerak dia, duk gerak lagi dah. Tak gerak dah. Senyap dan timbah tu. Mana dia gerak, dia diam. No? Tu kata setiap benda yang bergerak mesti ada yang menggerakkan. Setiap benda yang diam mesti ada yang mendiamkan. Mana dia kita faham kat situ dia ditakbir. Dia tu adalah baharu, ada permulaan. Dia tu ada yang mentakbir dia. Ada penyebab dia. Penyebab sabab musabab dia tu. Tu dalil cara-cara mudah-mudah. Dia tak mau huraikan dalam lagi ni. Nak suruh kita pergi ke depan, ustaz kita akan nampak. Cuma kita pegang secara mudah. Dalil kata bumi, kayu, batu dan lain-lain semua ni, semua tu adalah baharu, adalah makhluk kerana bersifat dengan gerak dan diam. Bukan sekat kayu, bukan sekat semua ni berubah-ubah. Siapa sini dia kata bersifat dengan gerak dan diam atau diam?
Kena tambah sikit tu tulisan tu. Tulis sikit. Kerana berubah-rubah. Tu. Tambah sikit situ. Dalilnya kerana ia bumi, kayu, batu dan lain-lain tadi ni bersifat dengan gerak atau diam. Orang tak faham lagi. Apa kena-mengena gerak diam? Buh sikit. Kerana berubah-rubah. Kerana berubah-rubah. Setiap benda yang berubah, ada yang merubahnya. Kerana berubah-rubah. Setiap benda yang berubah, ada yang merubahnya. Kipas ni. Kipas nak kita pergi katuk switch dah. Kan? Masalah kipas ni tak berjalan. Tiba-tiba prak berjalan. Duk musing. Pasal apa ni? Kan? Ada orang petik switch lah. Mesti ada orang petik switch. Kalau tak ada orang petik switch, macam mana boleh jalan? Ni akal kita hukum ni bukan ambil dari Quran. Akal kita mesti ada orang petik switch. No? Ataupun sesuatu ni. Petas. Petas ke apa duduk sini? Pak gerak di sini. Dia bergerak, gerak diam. No? Jadi duduk diam, pop gerak. Duduk sini. Sebab bergerak ni. Mesti ada orang alih ni. Mana ada siapa alih, kami duduk diam sini semua masing-masing. Kalau lagu tu angin yang tiup. Mana ada angin, tak rasa angin apa. Kalau lagu tu lah kali kita tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa, kita salahkan jin. Jin yang alih. Asal-asal jin kena. Pasal apa? Pasal akal kita tak boleh terima kata benda tu bergerak sendiri. Kita tak boleh terima sesuatu tu ada dengan sendiri. Tak boleh. Mesti ada yang menjadikan dia. Ni dia. Tu akal tu. Akal. Sebab tu dia kata, kerana berubah-ubah. Setiap benda yang berubah, ada yang merubahnya. Ni akal kita tu. Orang kata rumah tu jadi dengan sendiri. Mana boleh. Mesti ada yang bagi yang bina dia tu. Baik. Pelajaran yang ke-9. Sin soal apa erti jirim? Jangan baca jeram pula. Jeram kita tak mandi sungai. Jirim. Apa erti jirim? Jim jawab, erti jirim itu. Ni kita masih lagi berada dalam perbincangan mustalahat. Perbincangan terminologi ataupun istilah-istilah word yang diguna pakai, term yang diguna pakai dalam ilmu tauhid. Pasal tu tadi kita sebut mungkin, alam, kan, makhluk. Hafal ni bagi ingat. Pasal tauhid ni kadang-kadang kita rasa payah dengan sebab kita bertemu dengan perkataan-perkataan macam ni. Jangan kata tauhid, ilmu apa pun sama. Kira ni spana, ni panggil spana. Ni panggil screwdriver, dia bukan sama semua. Kita tak kenal orang kata ambil spana wine. Tanpa spana wine, agak pula dah kita. Penati, ke mana penati? Dia ada istilah-istilah dia tu. Macam itulah kita nak kena hafal tauhid ni pun. Tapi hak ni lagi afdal lah. Sebab ni nak mengenal Tuhan. Kalau tak kenal spana pun nak kena marah dengan bos dah. Bos suruh ambil spana saiz berapa? 14. Kita ambil tahu spana ini apa. Bos ni. Payah jangan. Balik saya kerja dengan aku. Bos pun marah. Tambah Tuhan, kita tak kenal Tuhan. Lagi teruk. Pasal itu kita kena kenal. Cara nak kenal, kena hafal istilah-istilah ni. Apa dia? Erti jirim. Erti jirim itu ialah suatu benda yang memenahi. Boleh baca memenuhi. Apa maksud memenahi? Yang ni memenuhi. Tulis bagi elok tu nak baca saat ni takut tak tidak sebut. Apa tu? Memenahi. Tak apa nahi? Nahi. Nahi. Kucu-kucu tanya Ustaz Arif. Memenuhi. Sesuatu benda yang memenuhi tempatnya. Sesuatu benda yang memenuhi tempatnya. Masalah cawan ni. Dalam skrin nampak cawan ni duduk atas meja. Tak nampak. Tak nampak. Tak boleh. Angkat okey. Cawan nampak? Ni duta cawan. Okey. Jadi cawan ni, cawan dengan gelas apa tahu? Cawan lah senang noh. Cawan ni, kolej ni dia duduk tang ni. Saya nak tanya, ni dia. Tang ni, gelas ni, dia boleh tak main duduk tang ni? Hak tempat cawan ni duduk tadi, tiba-tiba nak gantikan dengan ni. Boleh tak? Tanpa kita alihkan yang ni. Tunjuk atas angin ni payah sikit lah. Tapi tak apalah, moga-moga boleh faham. Kita nak tak ni. Duk pelaga tak masuk, pasal apa tak masuk?
Kalau nak tak tempat dia kena alih ni dulu. Alih baru boleh tak sini. Nampak? Maknanya dipanggil memenuhi tempatnya. Dia duduk tang ni, dia penuh tempat dia tang ni. Ni tempat dia tang ni. Sini. Ni setakat ni, dia penuh. Orang lain tak boleh duduk sini. Kalau orang lain nak duduk sini, contohnya nak letak cawan ni sini, kena alih ni. Alih baru boleh letak sini. Tu maksud jirim. Maka ni dipanggil jirim. Sesuatu yang memenuhi tempatnya. Dipanggil jirim. Pasal apa nak kena kenal jirim tak jirim? Saat kita contoh. Ada faedah dah. Jadi jirim ialah sesuatu benda yang memenuhi tempatnya. Ni saya duduk sini ni. Ustaz Ali boleh nak main duduk sini? Tak boleh. Nak duduk juga kena duduk atas saya. Kalau duduk atas saya, tak nak mau duduk tempat saya. Duduk atas saya. Tapi nak duduk atas kursi ni. Nak duduk atas kursi ni juga. Saya kena alih dulu, baru Ustaz Syukri boleh main duduk. Pasal apa? Jirim ni. Saya ni, jirim ni, yang dinamakan jirim ni, saya dah duduk di sini. Saya mengambil ruang sini dah. Kalau Ustaz Ali nak main duduk sini, saya kena beralih dulu. Baru dia boleh duduk sini. Sebab tempat ni dah diambil oleh saya. Itu maksud jirim. Dan sesuatu benda yang memenuhi tempatnya dan mengambil tempat kadarnya. Dan mengambil tempat kadarnya. Kadar saya lah. Saya duduk sini. Saya duduk sini ni. Kadar ni lah. Sini kosong dah sini. Sini kosong. Tapi tak kosong tak. Ada juga apa yang duduk sini. Di tepi ni. Apa dia? Angin. Angin juga jirim. Tapi dia jirim yang latif. Jirim yang lembut. Saya duduk sini. Angin boleh duduk sini? Tak boleh lah. Angin tak boleh duduk tempat saya. Tak boleh lah. Angin kena duduk tepi saya. Maknanya rapat. Rapat dengan saya ni boleh angin duduk. Ni, kembak dengan saya ni. Ni semua angin. Keliling saya ni. Angin ni. Saya beralih sini. Duduk sini sikit. Angin pula duduk ni. Angin juga jirim. Tapi jirim yang latif. Jirim yang lembut. Saya masuk sini. Angin tak ada lah. Angin kena duduk sini pula. Contohnya gitu. Maksud sesuatu yang mengambil ruang. Mengambil lapang. Itu dipanggil. Dan mengambil tempat kadarnya. Kadar saya sekat ni. Hak belah ni angin pula. Dengan ketiadaan menumpang. Apa itu menumpang? Menumpang. Ini cara bahasa Tok Syekh kita. Kitab ni usia tua dah. Lebih 70 tahun dah. Dekat 100 tahun dah kitab ni. Jangan kita dah kata, apa Tok Syekh tulis ni? Tak tinggal je. Tak. Zaman dia ni kira up to date zaman dia. Memang cara lagu tu, cara cakap. Cara kita cakap ni, cara kita. Dengan ketiadaan menumpang, menumpang akan yang lainnya. Saya tak boleh tumpang yang lain. Jirim, saya ni jirim. Saya tak boleh tumpang hak lain. Hak lain kena tumpang saya. Contohnya gini. Ni cawan ni jirim. Cawan ni jirim lah. Dia perlu tumpang hak yang lain. Hak lain kena tumpang dia. Sebab apa? Sebab dia jirim. Ingat dua lah. Jirim dengan sifat. Jirim ni, dia maqama binafsi, dia berdiri dengan sendiri. Maksudnya dia tak perlu tumpang yang lain. Satu lagi apa dia? Sifat. Sifat ni, maqama bi ghairi. Dia kena tumpang dekat yang lain. Apa sifat dia? Putih, bulat, kerah. Itu semua sifat-sifat. Dia kena tumpang dekat cawan. Nak cabut kerahnya bagi duduk asing dengan cawan boleh tak? Pergi kedai. Tuan, saya ni nak beli masin sekilo. Garam saya tak mau, saya nak masin je. Nak sifat saja, saya tak mau jirim. Garam tu jirim. Sifat dia, masin. Gula tu, jirim. Sifat dia, manis. Kita panggil arak lah, arak. Arak ni. Arak tu sifat lah. Arak dia manis. Pipi kita nak arak saja. Saya nak manis saja sekilo. Gula saya tak mau. Tak dapat gula, lebih kayu lagi. Sebab apa? Sebab sifat ataupun arak dia mesti tumpang dekat sesuatu. Makhluk dipanggil jirim lah. Makhluk dipanggil jirim. Kalau Allah dipanggil zat. Tapi zat Allah bukan macam jirim. Habis faham kat situ? Alhamdulillah selesai dah. Kita boleh beza apa maksud jirim. Jadi dengan ketiadaan menumpang akan yang lain. Pasal apa dia tak tumpang yang lain? Sebab dia jirim. Dia ada diri dia sendiri dah. Lainlah sifat. Sifat dia tak ada diri. Putih kena tumpang kat baju. Lembut kena tumpang kat agak-agak. Kerah kena tumpang kat kayu, kat besi. Contohnya lah. Masin kena tumpang kat garam. Buku garam.
Manis kena tumpang kat gula. Dia tak boleh duduk sendiri. Dia kena tumpang kat orang. Tapi kalau kata jirim, dia tak perlu tumpang hak lain. Diri dia ada sendiri dah. Tu sebab tu disebut ialah zat segala yang baharu. Ialah zat, apa maksud zat? Entiti segala yang baharu. Apa maksud yang baru, kan? Yang ada mula lah, tu baharu. Yang ada permulaan. Jadi kita ni, makhluk ni, yang ada mula ni, kita dipanggil jirim. Allah Ta'ala dipanggil zat. Dan sifat bagi segala zat yang baharu, ataupun sifat bagi segala jirim yang baharu itu, namanya ara, tak dipanggil sifat. Pasal apa ulama tak panggil sifat? Sebab nak membezakan. Bila sebut kata sifat ni, hanya Allah saja. Bila sebut kata arak ni, kena kat kita. Kan? Mana arak baju ni? Putih. Mana sifat baju ni? Putih. Tu. Lembut. Arak dia lembut. Sifat. Arak tu sifat lah. Lembut. Bila sebut kata sifat, kena pada Allah. Habis. Faham dah kat situ? Alhamdulillah. Sin soal kepada berapa bahagi terbahagi jirim itu. Dia pecah pula dah. Jim jawab kepada 2 bahagi. Ngaji apa hari ni? Boleh kena jirim tak apa dah. Hari ni boleh kena apa? Kena jirim tak apa dah. Dia kata jirim ni terbahagi kepada 2. Apa dia? Iaitu pertama jisim. Dipanggil jirim yang jisim. Yang kedua, jauharun fardun. Jirim yang jauhar fardun. Adapun jauhar firid. Firdun. Mana jirim ni, bila kita sebut kata jirim ni ada 2. Satu jirim yang jisim, satu jirim yang jauhar. Jauhar. Yang tanpa pula ada jirim yang jisim, yang tanpa pula ada jirim yang jauhar. Tu kat depan dia sebut lagi. Sin soal apa erti jisim itu? Jin jawab ertinya erti jisim ataupun erti jirim yang jisim tu suatu benda yang memenahi. Apa maksud memenahi? Memenuhi tempatnya dan mengambil tempat kadarnya. Sama jugalah dengan jirim no. Memang sama lah. Jisim tu jirim lah. Memenuhi tempat, mengambil tempat kadarnya. Dengan ketiadaan menumpang akan yang lainnya. Minta maaf sidang penonton yang berada di rumah. Kita sekarang ni sedang bersiaran di Teratak Ilmu Haji Abdul Majid. Gambar belakang apa dia? Terjun. Masjid Aqsa. Tuan-tuan jangan terpedayalah dengan background belakang saya tu. Masjid Aqsa. Saya bukan berada di Masjid Aqsa. Lah ni kan PKP. Boleh keluar lagi. Berada di Teratak Ilmu Haji Abdul Majid. Studio yang tidak berapa studio, hanya belakang je lah. Hanya ada kelengkapan sikit-sikit. Jadi kalau bunyi bising tu, sebab kita sedang beroperasi buat pembangunan untuk Dewan Muslimat apa sebagainya. Jadi saya nak sebut jugalah di sini iklan. Jadi masih lagi memerlukan dana yang banyak. Tuan-tuan boleh salurkan dana demi ikhlas tuan-tuan. Moga-moga menjadi bekalan akhirat. Jadi saya sengaja sebutlah pasal ada bunyi bising. Ada orang tanya bising apa tu? Bising pasal kita duduk di madrasah. Tengah duduk buat bangunan tak siap lagi belakang sana tu. InsyaAllah. Jadi kita sebut sekali lah. Baiklah. Boleh tengok page Teratak Ilmu Haji Abdul Majid. Di sana ada maklumat tentang infak madrasah kita. Baiklah. Jadi, sama ada jisim ni dengan jirim tadi? Sama lah. Pasal apa? Hak tulahnya. Dia ni apa dia? Memenuhi tempatnya. Saya duduk sini dah. Saya duduk tempat saya ni. Mengambil tempat kadarnya. Kadar saya je lah. Saya tak pergi sampai ke sana. Sana angin pula. Dah ni angin pula. Ni angin pula. Belakang ni dinding pula. Dengan ketiadaan menumpang. Dengan ketiadaan menumpang akan yang lain. Saya tak tumpang yang lain. Yang lain tumpang saya. Apa dia? Segak. Contohnya lah. Contohnya tak segak pun. Segak tumpang kat saya. Putih melepak tumpang kat saya. Kan? Hodoh tumpang kat saya. Tu dipanggil. Sebab apa? Sebab saya ni jirim. Hodoh, putih, apa semua tadi tu adalah sifat ataupun arat. Yang ni beza. Nampak di sini kena highlight sikit.
Yang menerima bahagi. Yang tu sikit je bezanya. Yang menerima bahagi. No? Dia boleh divide. Boleh dibahagi-bahagi. Boleh dirauk-rauk. Boleh dicincang-cincang. Boleh dibelah. Itu namanya jirim yang jisim. Seperti langit, bumi dan lain-lainnya. Maknanya jirim yang besar. Besarnya tu lagi mana boleh belah. Boleh belah. Itu namanya jirim yang jisim. Belah, cincang sampai kita ambil paling kecil tu. Daripada kita belah pada besar ni. Besar ni kita belah. Dia makin kecil. Kecil. Sampai kecil. Tak boleh nak belah dah. Tak boleh nak potong dah. Jadi sebuah atom. Seperti mana sekenit. Seperti mana, kuman, bakteria. COVID-19, na'udzubillah min zalik. Kecil. Kecil tak boleh belah dah. Maka saat itu tak lagi dipanggil jirim yang jisim. Tapi dipanggil jirim yang jauhar. Saja kita hurai dah. Lagi depan tu kita baca aja. Sin soal apa erti jauhar fardun? Dah hurai dah tak saat ni. Benda yang sama juga macam jirim tadi ni. Mengambil ruang, kadarnya, tak tumpang hak lain. Tapi dia boleh dibelah bahagi. Tapi mai tangbak jauhar ni, dia ni tak boleh belah bahagi dah. Dia kecil sangat dah. Nampak dia kata apa? Tak percaya cuba tengok. Apa erti jauhar fardun itu? Jin jawab erti jauhar fardun ataupun jirim yang jauhar fardun ni ialah suatu benda yang memenuhi tempatnya. Sama. Dan mengambil tempat qadarnya. Sama. Dengan ketiadaan menumpang akan yang lainnya. Sama juga. Habis apa bezanya? Bezanya tu depan tu. Yang tidak boleh menerima bahagi. Nampak tak? Beza dengan jisim. Jisim yang menerima bahagi. Atas tu nampak? Yang menerima bahagi. Main kat bawah ni dia kata apa? Yang tidak boleh menerima bahagi. Tak boleh belah dah. Kecil dah. Sama ada benda tu asalnya besar, dibelah-belah jadi kecil. Atau memang benda tu jenis kecil. Macam kuman. Maka itu dipanggil jirim yang jauhar. Ataupun jauhar fardun. Kerana bersangatan kecil seperti debu yang dipuput oleh angin ketika suluh oleh matahari di lubang-lubang dinding. Tu kita bagi perumpamaan. Dia cerita zaman dia. Zaman dia ni kita biasa lalu lagi. Kita dan lagi masa duduk pondok Tengah Bakak dulu ni. Kita dengan abang kita lah Ustaz Zikri. Masa tu rumah kayu. Bila rumah kayu dia ada lubang-lubang hak bekas paku apa sebagainya. Main pagi matahari dia terik sikit dia duduk suluh. Rumah kayu ni biasalah tepuk pantai nampak tepuk pantai dia naik kebu debu pantai. Lepas tu duk main elok buat tu main elok macam kononnya ayatnya menyerang serang debu tu. Masa tu duk main dua orang kami dalam rumah tu. Lagi tok marah duk main elok godang habis tengah. Ni cerita ni pasal point tu kita tulis ni. Kita tahu sebab kita pernah lalu. Disuluh oleh matahari, nampak matahari tu, nampak habuk duk naik. Dia nisbah pada benda yang kecil lah. Ni dia ni. Ni baru kita tanya balik soalan tadi ni. Soalan tadi kita tanya, pasal apa yang Tok Syekh, yang ulama tauhid ni suruh kita kenal beza jauhar, beza jirim yang jisim yang boleh dibelah bahagi, sebagaimana boleh dibelah bahagi, itu namanya jirim yang jisim. Sampai tak boleh nak belah bahagi dah. Kecil dipanggil jirim yang jauhar. Pasal apa kita kena kenal kedua-duanya? Mari pasal apa kita kena kenal dua-dua? Pasal kita nak itikad Allah Ta'ala bukan kedua-duanya. Hak tu pasal tu. Itulah maksud kita mengaji. Bukan saja dia nak perhabis dakwah. Tak. Sebab kita nak itikad Tuhan bukan macam jirim yang jisim yang boleh, yang besar, yang boleh dibelah-belah sampai tak boleh belah jadi kecil ni. Dipanggil jauhar yang jirim yang jauhar. Tuhan juga bukan macam tu. Habis tu Tuhan macam mana? Tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Tu siapa yang mengaji tauhid ni, dia kemas. Dia yakin sungguh. Dia jazam sungguh. Tuhan bukanlah lagu jirim yang jisim. Pasal tu kat sini ni yang Wahabi masalah ni. Hak ni masalah ni. Tak mana? Sebab dia tak tahu lagu mana jirim, lagu mana jisim, lagu mana jauhar fardun. Tu yang dia boleh iktikad Tuhan ni duduk di atas arasy. Sebab tak tanzih lagi pemikiran dia tu. Dia tak boleh bersih lagi. Tuhan ni bukan macam kita kena ada tempat. Kita ni sungguhlah bertempat sebab kita ni jirim. Ustaz Ali telefon tadi. Kita mula lambat sikit Ustaz ni. Saya ada urusan kita tadi ni. Urusan tak dapat nak dielok. Assalamualaikum. Ustaz Azhar dari mana tu?
Saya pun jawab, Ustaz Alif, saya tidak berada di mana-mana. Ustaz Alif kata, hai Ustaz, ingat kata Ustaz Bibali, rasa Ustaz lebih cakap roy apa ni? Ustaz ngajak hantar ni takut jadi legoling lagi. Balik rehatlah Ustaz. Pasal apa? Sebab ni jirim. Jirim mesti ada tempat. Sama ada, saya dibaling lagi on the way. Saya tengah jalan dah. Saya nak sampai dah. Tu ada. Mana boleh kata tak berada di mana-mana? Sebab kita ni jirim. Terikat dengan tempat. Adapun Tuhan, Tuhan bukan macam kita. Dia bukan macam jirim. Kena ada tempat. Tu. Pasal tu kita faham elok-elok. Ayat mutasyabihat tak jadi mutasyabihat bagi orang yang faham. Memang dia mutasyabihat hakikatnya, tapi bagi nak memahaminya tak menjadi satu syubhat bagi dia. Ni. Habis. Jelas nak apa maksud jirim yang jisim, apa maksud jirim yang jauhar. Balik dapat dua ni jadilah. Ngaji apa ni oi? Ngaji apa ni? Tak ngaji apa, ngaji jirim. Jirim yang jisim, jirim yang jauhar. Habis. Ada orang kata, mengajar apa disebut Wahabi-Wahabi. Kita kalau boleh tak mau sebut. Tak mau nak cemar majlis kita dengan nama-nama yang menimbulkan kebencian. Kita tak suruh benci. Jangan benci ke orang tu. Kadang-kadang dia tak tahu. Dia pun tak tahu kata dia Wahabi. Dia hanya terikut-ikut. Tengok Tuan Guru Haji YouTube. Syekh Maulana Google kan. Dia pun hanya terikut-ikut je. Tak mau nak sebut. Tapi kena sebut juga sebab nak bagi tahu, oh hak ni Wahabi. Senang kita nak tahu, oh pemikiran macam ni. Jadi jangan ikut. Tapi jangan kita kata Wahabi tu sesat. Tak sesat. Ada juga yang jenis ekstrim dia kata Wahabi itu sesat. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita bukan bermudah-mudah menyesatkan orang tak. Walaupun Wahabi menyesatkan kita, tak apa, tu dia punya pasal. Dia kata dengan hadis Sahih Bukhari pun sebut, siapa yang mengkufurkan ahli kiblat, kufur tu balik pada diri dia. Dia baca hadis tu, tapi dia tak beramal. Dia kufurkan kita, tak apa, baik kat dia. Tapi kita jangan kufurkan dia. Cuma kita nak sebut tak mana salah dia tu, dia boleh menjadi kufur. Kalau kata dia jazam betul-betul. Kat mana? Dia tak faham apa maksud jirim, apa maksud jauhar. Habis. Soal apa erti arat itu? Apa erti arat itu? Pasal tu Tok Guru tinggi lagu mana pun boleh baca kitab Arab. Kita tak erti baca kitab Arab. Nak boleh Arab pula nak kena hafal kamuh tu kamuh ni. Nak kena boleh sungguh-sungguh. Tak erti baca kitab Arab. Baca huduh-huduh tu boleh lah kan. Huduh-huduh gitulah cara-cara orang kampung. Tapi bagi faham elok tak apa dah. Hak ni baca kitab Arab tinggi-tinggi tu. Ngajak pula susunan kitab bagi belakang ni bagi penuh. Boleh ke nak buat? Payah mana bak Ustaz Alif? Ustaz Alif buh gambar kitab penuh belakang ni boleh macam duduk dalam library Oxford tu. Penuh gambar-gambar kitab. Boleh nak buat? Kan? Kadang-kadang saja tak apalah, mungkin tak ada tempat lain dah nak tunjuk kata kitab banyak. Tapi abang ni semua kitab-kitab ni saya boleh baca. Baca satu-satu kitab Arab tapi tak faham ni. Tak jadi juga. Ada seorang tu duduk mengajar sakan kok. Kali mengajar kitab bertimbun depan ni, tahu baca mana satu. Lalah kali itikad Tuhan ada tangan, ada kaki, duduk atas aras. Tak jadi juga. Itikad ni nombor satu, jaga bagi elok. Biarlah kita ni orang panggil kita orang jahil tak apa. Kita tak ngaku kita alim. Tak payah orang panggil kita maulana pun tak apa. Tak payah orang panggil kita ni tok guru, profesor apa, tak payah panggil. Panggil orang kampung tak apa, tapi faham akidah bagi elok. Ni nak. Habis, tak apalah tu. Jim jawab, apa erti arat itu? Arat tu sifat lah. Arat tu sifat. Cuma bila kita mengaji tauhid ni, kita tak sebut sifat. Sifat ni kita nak khusus kepada Allah saja. Sifat Allah wujud tidak baqa. Makhluk dipanggil arat, dia panggil sifat. Arat makhluk. Ni. Maka kata mu'alif lagi, jim jawab ertinya erti arat, suatu benda yang memenuhi tempatnya. Sama juga macam jirim no. Sama. Arat ni. Dan mengambil tempat kadarnya. Tak, kadarnya. Kadar mana? Ni putih ni. Ada nampak putih baju saya ni lajak sampai sini? Tak. Sekat ni lah. Dia tumpang kat baju. Baju sekat ni, dia pun sekat ni. Kalau baju sampai sini, dia pun putih pun sampai sini. Kalau kata baju duduk sampai sini, putih tu akan main sampai sini. Kalau tak putih pun tek lalat lah warna hitam. Contohnya lah. Ya. Jadi, sekat tu je lah. Setakat ni lah putih ni. Dia tak akan melebih. Tiba-tiba kita nampak lebih. Ini bukan kain ni tapi putih saja. Tak ada. Dia kadar dia saja. Yang menumpang akan yang lainnya. Nampak beza dengan jirim pada? Jirim, dia tidak menumpang yang lain. Dia ada diri dia sendiri. Baju ni jirim, dia ada diri dia sendiri. No? Tapi arak lah yang menumpang yang lainnya. Ialah sifat. Ialah arak tu sifat bagi jirim.
Sifat bagi jirim. Baju ni jirim. Sifat dia putih. Ni apa dia pakai tu? Handphone no? Handphone. Handphone ni apa dia? Jirim ke aurat? Handphone ni? Aurat? Handphone. Aurat sifat. Ni diri dia ada diri dia sendiri. Jirim? Jirim yang apa? Jirim yang jisim ke? Jirim yang johar? Jirim yang jisim pasal apa? Pasal besar. Boleh dibelah-belah. Kalau belah sampai kecil tu, tak boleh nak belah lagi. Daripada handphone ni kita belah sampai jadi kecil. Dipanggil jirim yang jauhar. Nah. Okey. Sifat dia kita panggil aurat. Apa aurat dia? Handphone ni jisim, handphone ni jirim, jirim yang jisim. Aurat dia apa? Hitam, petak, kerah. Kan? Tu aurat dia. Cawan ni. Cawan ni jirim ke aurat? Jirim? Lagi tu? Kan aurat? Jirim. Kok sama jawapan dengan Ustaz Ali, kita bagi beza sikit lah. Dah? Jirim eh? Cawan ni jirim. Zat. Aurat dia apa? Putih. Bulat. Kerah. Berat. Tu semua sifat-sifat dia. Habis. Jadi, ialah sifat bagi jirim seperti besar, kecil, panjang, pendek, putih, hitam dan lain-lainnya. Banyaklah, tak? Manis, masin, pahit, itu semua adalah aurat. Masin aurat bagi jirim yang bernama garam. Manis itu adalah aurat bagi jirim yang bernama gula. Pahit itu adalah aurat bagi jirim yang bernama tongkat ali. Contohnya lah. Tongkat ali. Okey, baik. Habis. Faham dah lah. Jirim. Jirim ni ada dua. Jirim yang jisim. Jirim yang jahat. Sifat kepada jirim dipanggil aurat. Selesai tu masalah. Ulang berkali-kali. Lama-lama boleh. Sin soal berapa bahagi terbahagi wajib syarak itu? Wajib syarak ni ada berapa bahagi? Jim jawab kepada 2 bahagi. Iaitu pertama wajib ain dipanggil. Wajib ain ni wajib apa? Wajib individual. Tak kat bawah dia kau hurai lah. Yang kedua wajib kifayah ataupun wajib kifai. Dia ada aini, ada kifai. Ada ain, ada kifayah. Wajib kifayah ni. Wajib kifayah ni apa dia? Orang lain buat, kita tak payah. Tu senang. Wajib ain ni setiap orang kena buat. Tak kira siapa pun, semua kena buat. Kalau wajib kifayah ni, orang lain dah buat dah, aku tak payah dah. Ni. Sin soal apa erti wajib ain itu? Jim jawab ertinya erti wajib ain wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf ataupun individu mukallaf. Apa maksud mukallaf? Orang yang diberati syarak. Di sini disebut orang yang aqilun balighun, orang yang berakal. Maknanya orang gila taklah. Dan orang yang balighun, orang yang cukup umur. Mana budak-budak taklah. Cukup umur. Malah kalau kata dia berakal, dia bukan orang gila, dan dia juga cukup umur, 15 tahun contohnya, ataupun kedatangan mimpi, dan keluar mani tu, kalau kita perempuan kedatangan haid, maka orang itu dipanggil mukallaf. Ketika itu wajib. Seperti apa? Mengetahuikan ilmu tauhid. Mengetahui ilmu tauhid, yakni dengan jalan belajar lah. Bukan dengan jalan mimpi, bukan dengan jalan zikir. Zikir tauhid, erti tauhid tak. Habis tu dengan jalan mengaji lah, dengan jalan belajar. Mesti dengan jalan belajar, bukan dengan jalan ilham. Allah Ta'ala nak bagi tu lain lah, tapi roliknya kena usaha. Kena usaha. Jadi, mengetahui yakni belajar ilmu tauhid ni wajib
ain, wajib individu. Semua orang wajib belajar. Bila mana hang berakal, hang cukup umur, wajib belajar. Habis tu budak-budak duk belajar dah, dia tak cukup umur lagi. Tak cukup umur lagi duk belajar dah. Waktu masa tu dia sunat. Dia sunat. Sunat belajar. Tak wajib lagi. Bila dia balik baru wajib belajar. Tapi kita pula yang wajib. Wajib apa? Wajib ajar dia. Walaupun dia budak-budak lagi, tak balik lagi, tapi kita wajib suruh dia semayang. Dia tak wajib semayang, tapi kita yang wajib. Wajib suruh dia semayang, wajib suruh dia tutup aurat, wajib suruh dia puasa. Sebab apa? Takdib ataupun tarbiyah mendidik. Ni. Habis. Soal apa erti wajib kifayah itu? Kalau tadi wajib ain, sekarang wajib kifayah pula. Erti wajib kifayah, wajib atas seorang sahaja pada satu tempat seperti sembahyang mayat. Contohnya mungkin macam tu lah. Ataupun kita buat nisbah, kalau kata ma'asyah kita ni, dalam kampung kita ni, dalam Korea kita, kawasan kita ni tak ada orang pandai pemain kereta Mahiro. Sedangkan benda tu diperlukan. Kalau kapal terbang tak apa, tu tak perlu. Tak perlu di kampung kita ni, perlu tempat lain tu, cerita lain pula. Mungkin satu negara tu padan ada satu kilang jadilah. Tapi kalau pomen ni, kereta banyak lah ni. Tapi tak ada, yang ada semua kedai-kedai apek longsi, ilong kepek talak isi. Nama kata, dia kalau apek tak apa. Apek yang kafe pula tu, mana bukan orang Islam. Kita bincang dia kena orang Islam. Tak ada orang Islam buka bengkel. Kira pun dulu semangat lah buka bengkel. Dan dia kata, aku tak mau buka bengkel, aku nak mengaji pula lah ni. Nak pulung mengaji pula tak mau buka bengkel. Tak boleh, kena buka juga. Kena buka juga sebab apa? Fardu kifayah. Bila Bang Khairul kita buka, hak lain tak payah dah. Terlepas dah tanggungjawab. Lepas itu kita kena pergi puluh hantar kedai orang Islam. Mahal lah kedai orang Islam. Mahal tak apa. Berbanding usaha dia tu tolong kita. Kalau tidak, kita kena buka sendiri. Kita kena belajar pomen. Bukan dia dah. Bukan masa kita nak belajar dah. Maka dia pandai, dia tolong buka, dia dah lepaskan tanggungjawab fardu kifayah kita. Mahal sikit tak apa. Ini kena ambil beza RM2 sanggup pergi beli kedai orang kapiak. Mahal sikit, mahal 2 kupang gula kedai tu RM2. Kedai Melayu ni, kedai Islam ni RM2 2 kupang. Sanggup pergi beli kedai orang kapiak tak boleh. Walaupun mahal sikit apa, dia dah bantu kita lepaskan fardu kifayah. Ini maksud fardu kifayah. Ni. Soal berapa perkara alamat baligh bagi laki-laki itu? Pandai sungguh Tok Syekh kita karang kitab. Kenalah dia ni. Dia cerita masalah berat-berat tadi. Kan bahasa nak selerak tadi ni. Bak jirim, bak jawab, bak jisim, bak arak. Tiba-tiba dia main masalah senang-senang balik lah. Dia pandai pujuk kita. Cara penulisan ni bukan senang. Kita kan tulis kitab tu. Bukan tulis kitab, tulis karangan. Orang baca kuih lama kuih tak faham. Kuih lama kuih tak faham. Kuih lama kuih rasa payah. Dia tak. Rasanya masa macam payah dah tadi ni. Main senang balik. Berapa perkara alamat ataupun tanda baligh bagi laki-laki itu. Berapa tanda, berapa alamat. Baligh ni apa dah? Sampai umur, cukup umur. Jin jawab alamat baligh, tanda-tanda cukup umur bagi laki-laki itu 2 perkara. Apa dia? Iaitu 2 perkara tu. Pertama, cukup umurnya 15 tahun. Walaupun dia tak keluar mani. Keluar mani ni ada beberapa jalan lah. Sama ada jalan sengaja atau jalan tak sengaja. Kalau jalan sengaja ni seperti mana dia bersetubuh. Seperti mana dia bersetubuh. Ataupun dia melakukan perkara yang boleh mengeluarkan mani. Dengan apa cara sekalipun. Tapi ni dia tak buat apa. Setubuh pun tak, apa cara pun tak. Memang dia tak keluar mani langsung. Tapi umurnya dah mencapai 15 tahun Qamariyah. Masa tu dia tetap dikira cukup umur. Walaupun dia tak pernah keluar mani. Tapi umurnya dah sampai 15. Cukuplah umur. Ni dia. Tapi kalau dia tak sampai umur 15 lagi, dia dah keluar mani. Tak kira lah mimpi ke tak mimpi ke sebagainya. Orang itu dah kira cukup umur. Tapi ni atas dasar, atas jalan kelaziman lah. Ni umur 5 tahun tak kira lagi. 4 tahun tak kira lagi. Ada ke orang masalah gitu? Ambil kelaziman. Soal berapa perkara alamat baligh, tanda-tanda cukup umur bagi perempuan itu? Jim jawab
alamat ataupun tanda baligh, tanda cukup umur bagi perempuan itu 3 perkara. Iaitu 3 perkara tu. Pertama, cukup umurnya 15 tahun. Oh, sama juga. Cukup umur 15 tahun walaupun dia tak keluar mani. Perempuan pun ada manina juga. No? Pun ada juga, cuma tak serupa macam lelaki. No? Jadi, perempuan tak keluar mani dan tak keluar haid, tapi umur dah cukup 15. Masa tu, dia juga dikira cukup umur. Yang kedua, keluar mani. Jarang-jarang lah. Tapi hak lazim disebut keluar haid. Kedatangan haid. Ni dia. Perempuan dia tambah satu lagi. Apa dia? Kedatangan haid. Laki-laki tak ada. Habis. Terus pelajaran yang ke-10. Apa permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf itu? Kita baca sikit lagi nah. Apa permulaan sesuatu yang mula-mula, barang yang wajib, perkara yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf itu. Bila seorang tu cukup umur, dah jadi mukallaf dah, apa benda mula-mula sekali dia kena buat? Jin jawab, bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf itu. Bermula permulaan barang ataupun perkara yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf itu. Apa dia yang wajib dia kena mula-mula kena buat? Apa dia? Bahawa mengetahuikan barang ataupun perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dia kena kenal sifat Allah Ta'ala. Barang yang wajib ni sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dia kena kenal. Dia kena mengaji dah apa itu wujud, baqa, qidam. Sebab saya tu kalau mengaji lagi awal lagi bagus. Cik-cik umur 9 tahun, 10 tahun duk mengaji dah lagi bagus. Tak payah nak nanti umur 15 baru nak mengaji, tak payah. 7 tahun, 8 tahun tu mengaji dah. Umur anak kita 3 tahun, 2 tahun kita ajar dah dengan nasyid. Nasyid tu ajar dah. Dia naik besar sikit kita ajar pula makna. Naik besar lagi kita ajar pula huraian tu. No? Dan barang yang mustahil atasnya, itu dipanggil istihalatul mustahilat alaihi. Atasnya atas Allah. Kita bukan sekadar belajar sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah juga kita belajar. Sebab apa? Itulah akidah. Akidah ni dia kena ada yang isbat, kena ada yang nafi. Allah Ta'ala ni melihat, tak buta. Tu isbat, melihat. Yang kita nafi, buta. Allah Ta'ala ni kuat, yang tu kita isbat. Yang kita nafi, tak lemah. Tu akidah dia kena lagu tu. Dia kena dua-dua. Dia kena main dua-dua. Dia kena ada isbat, nafi. Isbat, nafi. Sebab apa? Main mana kaedah ni? Kaedah ni main daripada Allah juga. Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, bila nak masuk Islam, kita kena mengucap, Ashhadu an la ilaha illallah. Kita kena sebut, la ilaha illallah. Kita tak boleh sebut kata, Allah Tuhanku. Tak jadi. Allah Rabbi. Allah Tuhanku. Tak sah. Tak sah syahadah. Kita kena kata, la ilaha illallah. Tiada Tuhan, melainkan Allah. Tiada Tuhan, melainkan Allah. Kena nafi, kena isbat. Melainkan Allah. Jadi sifat wajib, sifat mustahil ni, kaedah tu, nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Isbat tu maksudnya, tetapkan, menetapkan. Nafi tu mana? Kita menafikan. La ilaha, nafi. Tak ada Tuhan. Tuhan yang buta, Tuhan yang pekak, Tuhan yang berhala, Tuhan yang apa? Tak ada. Tuhan yang ada anak, Tuhan yang ada isteri, nama Mary. Tak ada. Tuhan lagu tu tak ada. Habis tu, yang kita nak isbat, yang kita nak tetapkan, illallah. La ilaha illallah. Ini kita nak isbat. Tadi kita nafi. Yang tadi kita nafi. Ini kita nak isbat. Illallah. Apa dia? Malaikat Allah. Allah yang mana? Allah yang wujud. Allah yang baqa. Allah yang qidam. Baqa, tak makan, tak mati, tak binasa. Qidam, tak mula, tak ada permulaan, tak ada awal. Tu. Allah yang mukhalafatul hawadis, Tuhan yang tak sama dengan baharu, dengan makhluk. Ni. Tu. Jadi yang tu dia kena tahu. Dan barang yang harus baginya, yakni perkara yang harus baginya bagi Allah. Masa ni juga kita akan belajar perkara yang harus bagi Allah. Apa perkara yang harus bagi Allah? Wajaizum bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Harus bagi Allah Ta'ala tu, dengan kemuliaannya, dengan keadilannya, membuat kita, meninggalkan buat kita ataupun membuat kita. Sama ada dia tak nak buat kita ataupun nak buat kita.
Itu perkara yang harus bagi Allah. Kita tak boleh kata Allah wajib buat aku. Ataupun Allah Ta'ala mustahil buat aku. Tak. Harus. Dia nak buat, dia buat. Tak nak buat, sudah. Nak bagi kita hidup, hidup. Lagi nak bagi kita mati, mati. Itu maksudnya. Kena hak ni dulu. Habis kaitan dengan Allah. Apa dia? Perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil atas Allah, dan perkara yang harus bagi Allah. Dan barang yang wajib bagi segala Rasul. Perkara yang wajib bagi segala Rasul. Sifat yang wajib bagi segala Rasul tu. Fatana, tabligh, amanah semua tu. Dan barang yang mustahil atasnya atas Rasul. Rasul tu dusta, Rasul tu khianat. Itu juga kita belajar. Sama juga ada nafi, ada isbat. Dan barang yang harus baginya bagi Rasul. Habis. Harus baginya bagi Rasul. Pasal itu kita kena tahu bagi elok sifat-sifat ni. Ni kan duk mengaji hak lain dulu. Duk kenal dulu COC, Mobile Legend, PUBG, duk kenal itu dulu. Umur 7 tahun, 8 tahun pandai dah duk main game ni. Allah Ta'ala tak kenal lagi. Tu salah. Itu sebab kita kena perbaiki balik hidup kita ni, masyarakat kita. Habis no? Kita berhenti sekat itu dulu kot. Petang-petang ni. Petang-petang ni tak ada panjang sangat. Ni pun lejak masa dah ni. Cukup sekadar itu dulu. Tanda di situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala summa qala. Sin soal kepada berapa bahagi barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib diiktiqadkan. Ada berapa bagi? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Mana? Buah kelapa jatuh hukum makan ke hukum adat? Buah kelapa jatuh hukum akal ke hukum adat? Kita berakal nak jawab no. Buah kelapa jatuh dengan tak jatuh. No? Akal kita kata apa? Harus. Kalau kita pergi kepada hukum akal, kita kata harus buah kelapa jatuh. Harus buah kelapa jatuh. No? Dan harus juga buah kelapa tak jatuh. Ikut suka Allah Ta'ala. Dia kata jatuh, jatuh. Dia kata kekal tak jatuh, duduk atas, duduk atas. Bahkan dek, jatuh naik ke atas. Boleh juga, boleh jadi tak? Kalau kata adat tak boleh. Adatnya buah kelapa ni wajib jatuh bawah. Adat. Kalau bawah jatuh, naik ke atas. Naik ke atas, tak ada siapa tarik naik ke atas. Adat kata mustahil. No, sebab kebiasaannya, adat ni kebiasaan jatuh ke bawah. Tapi tiba-tiba kita tengok bawah tu naik ke atas. Tu kata akal kita kata harus. Dah Allah Ta'ala nak bagi naik ke atas, naik ke atas. Tu cara ni, cara akal kita tu. Wallahu a'lam. Baik. Soalan terakhir. Macam mana kaitan gerak diam dan dalil makhluk? Okey nah. Gerak dengan makhluk. Ya. Benda yang gerak diam ni itu tanda dia makhluk. No? Dia ada permulaan. Tadi tak gerak, sekarang bergerak. Tadi duduk sini, tadi duduk sini, sekarang duduk sini. Duduk gerak. Gerak. No? Lepas tu kita bagi tadi, gerak dan diam itu dalil kata makhluk ni ada permulaan. Sebab apa? Kerana berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Setiap benda yang berubah pasti ada yang merubahnya. Kayu. Tadi duduk dalam, asalnya duduk dalam hutan. No? Sekarang duduk di pekan, orang jual buat rumah. Jadi rumah kita contohnya. Takkan boleh bergerak sendiri. Mesti ada yang merubahnya. Itu tanda kata dia makhluk. No? Wallahu a'lam. Tolong bagi contoh jirim manusia dengan arat. Jirim manusia dengan arat. Jadi manusia ni jirim. Manusia ni dipanggil jirim. Sebab apa? Sebab manusia ni besar. Dia terdiri daripada beberapa elemen. Dia besar. Dia ada darah, dia ada daging, dia ada isi, dia ada kulit, dia ada urat dan sebagainya. Cantum, dia jadi jirim. No, jadi jirim. Dipanggil jirim. Sesuatu yang berkapuh. No, jirim yang jisim. Tapi kalau kita jirim tu pecah, dirobek, dicincang, diraut, dikikih, no, sampai kecil, tak boleh jadi, tak boleh nak buat apa dah. Potong pun tak boleh. Itu dipanggil jirim yang jauhar. No? Arak pula arak adalah sifat bagi jirim. Sifat bagi jirim. No, sifat bagi jirim. Jadi
Contoh ni jirim yang jisim lah, jirim yang besar. Arak dia, sifat dia adalah putih. Mungkin tinggi lah kot ni, tinggi. Kerah, bulat. Itu arak dia. No? Kalau kata arak bagi jirim yang jauhar, yang kecil tadi ni, macam-macam lah. Tak tahu, teropong tengok. Okay, kalau kelabu, mungkin kalau merah. Itu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Alhamdulillah hari ni ni nak maklumlah pasal kita juga ada buat online. Lebih 100 orang mengikuti pengajian kita di sini ni. Yang sebut jumlah ni bukan pasal apa. Nak bagi semangat. Nak bagi semangat mana tuan-tuan mungkin duduk di rumah seorang-seorang. Kadang-kadang kita ni gantung dengan semangat juga. Tapi yang mengikuti dengan tuan-tuan ni bukan tuan-tuan seorang saja. Bukan dengan 5 orang ahli keluarga saja. Bahkan ada 100 orang lebih. Yang turut bersama-sama. Nak ucap tahniah dan syabas lah pada semua. InsyaAllah kita jaga adab kita. Moga-moga Allah Ta'ala izin kita khatam kitab ni. Dan kita ambil istifadah yang banyak daripada kitab ni insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma inna istaudanaka ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hayati ilaihi wa sallallahu wasallam walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Insya-Allah untuk kuliah yang akan datang, sedia akan datang akan dimaklumkan di Facebook ataupun grup nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يفتدى بالروح من نوى المقال إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا زالت به أتراحنا
ذكر